Al-Quran ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashab nizam syai'un lahum fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadadul jahilin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya kata olehmu ya Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku ini Rasulullah lebih kasihnya kepada anak ayahnya, lebih kasihnya pada ayahnya, lebih kasihnya pada manusia semuanya. Alhamdulillah. Yang mati silakan Fadil, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, seluruhnya pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, sidang jemaah yang dimuliakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, kita dapat sekali lagi bersama pada malam ini. Pengajian kita sebulan sekali, kitab bimbingan mukminin ataupun mau'izatul mukminin. Kita sampai di muka surat 18. Masih 18 ya. Tak habis lagi muka surat 18. Di peringgan yang kedua bawah betul peringgan kedua bawah, di mana musannif ataupun pengarang telah berkata Allah adalah Maha mengetahui terhadap segala benda yang wujud. Allah Ta'ala Maha mengetahui segala benda yang wujud, Maha mengatur segala yang terjadi. Wa annahu ta'ala muridun lil kainat mudabbirun lil hadisat. Allah Ta'ala itu menghendaki segala benda yang wujud, mengatur segala benda yang terjadi. Mudabbir mana mengaturlah, lil hadisat, bagi segala benda-benda baru. Kainat dengan hadisat sama je makna, cuma berbeza lafaz. Kainat daripada perkataan mungkin, hadisat daripada perkataan hadis, benda baru.
Benda baru, benda mungkin, benda sama je, cuma berbeza lafaz lah. Kemudian maka tidak sesuatu pun yang berlaku dalam kerajaan dan pemerintahannya, melainkan semuanya pasti sebab ditetapkan dengan qada dan takdirnya. Dia kata tiada satu pun yang berlaku, tidak ada benda satu pun yang berlaku di dalam kerajaan dan juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini, melainkan semuanya pasti sebab ditetapkan dengan qada dan takdir Allah Taala, semua dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Fala yajri fil mulki wal malakut amrun illa bi qada'ihi wa qadarihi wa hikmatihi wa masyiatihi. Dia kata mana tiada yang berlaku sama ada di langit di bumi, dalam kerajaan Allah Ta'ala yang betul besar dan luas ini, kecuali semuanya dengan biqada'ihi, dengan qada Allah Ta'ala, wa qadarihi dan qadarnya, wa hikmatihi dan hikmahnya, dengan hikmahnya Allah Ta'ala, kebijaksanaannya, wa masyiatihi dan juga kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala, so atas kemauannya. Kalau apa yang dia nak tu tiada siapa pun yang boleh menghalang. Faman syaa kana wa man lam yasha' lam yakun. Tu dalam bahasa Arabnya. Kat situ dia terjemahlah. Oleh sebab itu apa saja yang dikenakinya tentu terlaksana, dan apa yang tidak dikenakinya tentu tidak akan terlaksana. Faman syaa kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang dikenak semua berlaku. Tak boleh kita siapa pun nak halanglah kehendak Allah Ta'ala kan. Wa ma lam yasha' lam yakun. Mana-mana yang dia rasa dia tak nak, dia tak akan berlaku. Tak berlaku, semua di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan. Gitu. La radda li amrih. Dan tidak ada yang dapat menghalang keputusan yang ditetapkan Allah Ta'ala. Wala mu'aqibun li hikmati. Tiada satu makhluk pun dapat menyalahkan akan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pun dah mundi kan. Dah mundi masing-masing Sabtu itu. Jadi masing-masing kena terimalah, kena dengan hati terbuka lah kan, keputusan yang telah pun diumumkan. Cuma kita tunggu siapa yang jadi kerajaan aja. Dan mungkin besok kot baiklah tentu siapa kan. Yang penting Islam didaulatkan lah. Kita nak Islam tu didaulatkan. Dengan Islam tak didaulatkan, dipelekehkan, jadi teruklah nanti. Kita minta Islam yang didaulatkan, ditabatkan untuk Allah Ta'ala ni, dan rezeki yang melimpah ruah lah insyaAllah bagi kita. Baik. Jadi Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Wa anna Ta'ala sami'un basir. Tiada satu pun yang terlarang dari pendengarannya, sekalipun halus. Tiada satu pun terhalang daripada penglihatannya, sekalipun amat kecil. Sekalipun amat kecil. Wala yaghibu an ru'yatihi mar'i wa in daqqa wa in daqqun, atau wa in daqqa ni masih kecil lah, halus sangat, tak boleh lihat dengan mata kasar lah. Kita hanya boleh melihat dengan benda mata kasar. Kalau benda yang halus ni gunakan mikroskop kan, mikro lah, benda-benda yang boleh suluh dengan alat kantar pembesar, maka kita nampak lah. Seperti yang dibuat oleh saintis, uji kaji dan sebagainya, benda-benda virus ni yang tak nampak ni, rupa-rupanya benda yang tak nampak ni sebenarnya kadang lagi banyak benda yang tak nampak daripada benda nampak. Kita ingat benda nampak ni banyak, tapi sebenarnya benda yang tak nampak lagi banyak. Itu juga yang berada di langit. Benda yang terdapat di langit kan, kita nampak bulan, biasalah bulan, dan juga beberapa planet lain lah. Kalau kita gunakan alat pementah, alat pembesar, nampaklah planet-planet yang agak jauh tu. Semua planet bulan ni nampak dekat lah.
Tapi ada lagi planet-planet lain dalam suria, dalam kita punya apa tu, ada 9 planet yang besar-besar kan. Ada lagi, banyak lagi yang lain lah. Betul ingat bintang-bintang ni, bintang-bintang yang kita nampak ni, berapa kerat yang nampak kan, berapa kerat yang kita nampak tu. Tapi sebenarnya banyak lagi bintang-bintang yang lain yang kita tak nampak. Tapi sebabkan ada yang cahaya bulan, bila ada cahaya bulan, maka cahaya bintang tak apa nampak. Tak boleh kita kira dengan jari lah. Tapi kalau bulan tak ada, kita tengok beribu berjuta tu kan keluar dia dia menampakkan diri dia. Tak? Jadi hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tadi, dan bintang-bintang tu tak berlanggar lah di antara satu sama lain. Masing-masing bergerak di atas taksi masing-masing, matahari, bulan dan sebagainya. Jadi kalau seandainya Allah Ta'ala ni tak ada, tak kuasa, sudah tentu segala planet-planet tu akan berlanggar di antara sama lain dan hancurlah alam, serta rosaklah alam ni tuan-tuan, insya-Allah. Baik, kalau disebut dalam kitab ni dia kata wala yaghibu an ruyatihi mar'i wa in daqqa. Dan tiada benda yang tersembunyi daripada penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala, sekalipun benda tu halus, dia kata. Daqqa ni asal daripada dakik ni benda yang sangat halus, sangat susah dilihat dengan mata kasar lah, tak nampak. Kita ingat mata jin, syaitan dan sebagainya pun tak nampak. Kalau di langit itu sebenarnya malaikat-malaikat tu pun jumlahnya berpuluh kali, beribu kali ganda lah berbanding dengan manusia-manusia dan para jin yang terdapat di bumi ni. Jin, kita ingat kat dunia ni banyak sangat makhluk kan, manusia, jin dan sebagainya. Tapi di langit itu sebenarnya lagi banyak lah. Langit pertama, dia langit pertama ada, kedua ada, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7. Dan setiap langit itu adanya para malaikat. Kemudian di di Baitul Ma'mur kan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi dibawa sampai ke Baitul Ma'mur itu. Nabi nampak malaikat 70,000 masuk, kemudian tidak keluar-keluar. Lepas tu ada lagi malaikat lain. Ada malaikat yang tugasnya sujud kepada Allah, ada malaikat yang tugasnya rukuk kepada Allah, ada malaikat yang tugasnya bertasbih kepada Allah. Semua-semualah yang jumlahnya tidak terkira banyaknya. Tak boleh nak kira. Kalau kat dunia ni boleh lagi kita kira lah. Penduduk Eropah berapa, penduduk Amerika berapa, penduduk di Asia ni berapa jumlah semuanya. Kita buat bancian kan, penduduk kita ni berapa, kampung kita ni pun tak berapa ramai dah orang. Kalau kita buat bancian kan, apalagi kalau dalam satu buah bumi ni berapa banyak manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ada kepala, semua ada tangan, ada kaki, ada badan dan sebagainya kan. Cuma pemikiran lain-lain, otak lain, masing-masing lain-lain pemikiran. Baik, sebenarnya pendengarannya tidak terbatas dengan jarak yang jauh, dan penglihatannya tidak terbatas kerana ketiadaan cahaya ataupun gelap. Jadi pendengaran Allah SWT tidak terbatas. Itu yang dikatakan sama, sifat sama. Sama akan mendengar kan, sama mendengar. Kalau kita mengaji bab tauhid kan, sifat sama itulah sifat mendengar yang takluknya ala kulli mawjudat. Disebut dia ada 6 sifat yang ada takluk tu. Yang pertama kudrah dan iradah. Kudrah iradah dia takluk ala kulli mumkinat, di atas segala mungkin. Kemudian sama' dan masad, takluknya ala kulli mawjudat. Bukan kuli yang kalah pilihan raya tu. Itu kuli kah? Tengku Razali 48 tahun kan dia pegang. Habis dah hancur. Tak? Ke situ lah kan. Ni kuli kap lam waw.
Kam pula mana ala kulli, di atas tiap-tiap. Dia sama macam jami', tiap-tiap, himpunan kan. Kulli ni bahasa Arab lah, ala kulli mawjudat, di atas sekilan benda yang mawjud. Jadi sifat sama basar kan, dia sifat yang ada ta'alluq. Dia ta'alluqnya ala kulli mawjudat, di atas sekilan benda yang mawjud. Kemudian sifat ilmu dengan kalam. Dua-dua ni pun ada sifat ta'alluqnya. Ta'alluqnya ala kulli wajibat al-jaizat al-mustahilat. Dia ta'alluq di atas benda yang wajib dan benda yang harus dan benda yang mustahil. Sedangkan hayat tiada ta'alluq. Al-hayat la ta'allaqu bi syai'in. Hayat tu tiada ta'alluq satu pun. Ini disebut dalam kitab Matan Sanusi. Matan Sanusi dan kitab Matan Sanusi ini kan disyarahkan oleh antaranya ialah seperti kitab Durus Samin kan. Kita nak belajar kitab Durus Samin kan. Itu pun disyarahkan Matan Sanusi juga. Ada lagi kitab Aqidatun Najin. Aqidatun Najin ya kerana Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Qahtani. Dia pun menghuraikan berkenaan dengan Matan Sanusi juga. Ada lagi kitab lain banyaklah dalam bahasa Arab yang mensyarahkan kitab Matan Sanusi. Kitab Matan Sanusi ni dia macam kitab induk. Dia macam kitab induk dia. Kitab induk, kitab asal dia. Itu kitab Matan Sanusi. Lepas tu disyarah oleh ulama-ulama lain berkenaan dengan Matan Sanusi. Matan Sanusi itu ringkas je. Tapi dia punya huraian tu yang panjang lebar. Matan Sanusi. Seterusnya, jadi pendengarannya tidak terbatas dengan jarak yang jauh. Kalau penglihatan kita ni, benda yang jauh memang tak nampak lah. Benda yang dekat pun tak nampak juga kan. Benda yang terlampau dekat, letaklah kita punya tangan ni kat mata kita, dekat kan, nampak tak? Tak nampak. Benda terlampau dekat tak boleh nampak. Benda terlampau jauh pun tak boleh nampak juga. Begitu juga dengan apa lagi? Telinga kita. Telinga kita kalau benda yang terlampau dekat boleh dengar tak? Benda terlampau dekat boleh dengar tak? Tak boleh. Terlampau dekat sangat, bokak telinga lah. Kau ni kuat warna cakap kan. Jadi benda terlampau dekat tak boleh dengar. Benda terlampau jauh pun tak boleh dengar. Dan kita mendengar menggunakan gegendang telinga lah, alat lah. Kemudian mata kita melihat menggunakan anak mata kan. Kalau tuan-tuan dulu belajar kat sekolah kan ada belajar mata, retina kan, anak mata. Lepas tu dia ada apa tu, pembalikan cahaya, tahu tak? Pembalikan cahaya. Belajar dulu lah sekolah apa tu, sekolah rendah, namanya sains paduan. Betul tak? Dalam zaman sekolah sama sekolah ini tu kan. Sains kita maknanya kita belajar sains paduan. Sekarang ni sains apa? Sains biasa kan? Sains tulen apa? Okey. Dia ada biologi lah, lepas tu ada kimia lah, ada fizik dan sebagainya kan. Itu. Jadi maknanya manusia ni melihat menggunakan anak mata. Kemudian penglihatan menggunakan gegendang telinga. Sedangkan pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala dan penglihatan Allah Taala itu tidak terbatas dan tidak menggunakan sebarang alat pun. Sebagaimana kita menggunakan alat. Terserah kepada Allah Taala macam mana keadaan dia lebih tahulah. Kalau di sebalik hijab, maka kita tahu macam mana Allah Taala itu melihat. Pendengaran dan penglihatannya itu tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan yang dimiliki oleh makhluk. Sebagaimana zatnya juga tidak menyamai dengan zat makhluk. Mana penglihatan dan pendengarannya kan tidak seperti penglihatan dan pendengaran makhluk. Dan kita pula ada masa penglihatan kita itu terang, ada masa penglihatannya kita kabur. Ada masa kita perlu tidur lah untuk rehatkan mata kita. Betul tak? Allah Ta'ala tak perlu pada tidur lah untuk merehatkan penglihatan dia. Juga dengan telinga pendengaran kita kan. Kalau pendengaran kita bagus, jelas, okay, maka kita boleh dengar suara dengan terang dan jelas lah. Kalau pendengaran kita ada masalah, telinga kita ada masalah,
dah tak apa-apa orang cakap, jadi terpaksa menggunakan alat. Tak? Apa nama tu? Earphone kan? Alat untuk kuatkan suara lah. Jadi mana kalau ada alat tu, kita boleh dengar orang cakap. Kalau tak letak alat tu, tak dengar. Sebab apa? Memang kita dah berumur kan? Jadi pendengaran tak perjelas. Jadi kalau seandainya kita umur dah tinggi, umur dah 80 tahun, 90 tahun, masih lagi Allah Ta'ala bagi penglihatan yang jelas, alhamdulillah lah, bersyukur banyaklah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kena gunakanlah mata tadi untuk keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang katakan mana syukur itu. Kita lihat mana syukur. Syukur dari segi bahasa ialah berterima kasih. Tapi syukur dari segi istilah, maknanya kita menggunakan segala anggota badan kita ni ke arah ataupun ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dikatakan syukur. Banyak orang kadang nama syukur, tapi ada juga kadang tak bersyukur. Nama Abdul Syukur kan, hamba yang syukur kepada Allah, tapi tak bersyukur. Kenalah, kalau kita kena samakanlah kan, tally lah dengan nama kita tu. Kalau syukur, benar-benar orang yang banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini tak bersyukur, bongi je. Apa sikit kan, dapat sikit, tak banyak dapat kan, bongi. Dapat lebih pun bongi, tak dapat pun bongi. Dapat sikit bongi, dapat ngam-ngam pun bongi. Macam mana nak bersyukur kepada Allah Ta'ala? Tak ada yang dia tak bersyukur. Jadi mestilah kita, nama kita tu jadi image kepada kita lah, melambangkan tentang perangai dan akhlak kita yang sebenarnya, insya-Allah. Baik. Kemudian Allah Ta'ala telah berfirman, dia kata Allah Ta'ala berfirman, pemberi perintah dan larangan. Allah Ta'ala berfirman, dialah yang beri perintah dan juga larangan, pemberi janji dan ancaman, wa'ad dan wa'id. Wa'ad dan wa'id. Wa'ad mana janji baik, betul? Wa'id janji buruk. Wa'id dan wa'ad. Okey. Kemudian Quran, Taurat, Injil dan Zabur adalah kitab-kitab yang turunkan kepadanya, kepada Rasulnya, dengan cara berfirman yang merupakan sifat zatnya dan bukan merupakan makhluk daripada sekalian makhluk-makhluknya yang lain. Nampak? Jadi maknanya Quran ini asalnya adalah qadim. Quran adalah qadim, dia bukan ibn hadis. Quran qadim, bukan ibn hadis. Jangan kita dakwa Quran tu adalah ataupun kalam Allah itu adalah benda yang hadis. Tidak, kalam Allah adalah benda yang qadim. Cuma kalau kita mengaji bab tauhid, kalam ini, sifat kalam tu ada dua. Pertama kalamul lafzi, yang kedua kalamun nafsi. Betul? Kalamul lafzi, kalamun nafsi. Mana yang dikatakan kalamul lafzi, mana yang dikatakan kalamun nafsi? Kalam maknanya berkata-kata lah. Sifat yang wajib pada Allah, antaranya ialah sifat makni, dikatakan itulah al-kalam, mana berkata-kata. Maksud berkata-kata itu laisa biharfin wala bisautin, tidak ada suara di antara huruf, tanpa suara, tanpa huruf. Kalau Allah Ta'ala berkalam dengan suara dan huruf, sama seperti kita. Habis Quran kita baca tu kalam Allah macam mana? Kan? Itu sebabnya saya cakap tadi bahawa kalam itu ada dua. Pertama kalamul lafzi, yang kedua kalamul nafsi. Mana dia kata kalamul nafsi? Kalamul nafsi tu yang kita baca. Quran yang kita lakukan, Quran yang kita baca, kan, wadduha wal laili iza jaza ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, kan, mana kita lantunkan, kita suarakan itu namanya ialah kalamun lafzi. Kalamun lafzi, mana benda yang kita keluarkan, sebutkan dengan kita punya mulut kita, dengan lidah kita. Okey. Kemudian mana dikatakan kalamun nafsi? Kalam nafsi itulah kalam yang ada pada Allah.
Kalam yang ada kepada Allah yang tidak bercerai tanggal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kalam yang ada pada kita ini, yang kita baca, boleh bercerai tanggal pada kita. Boleh kita terlupa baca ayat. Boleh ada masa kita ingat baca ayat. Kan? Macam tu. Bila kita mati tu, habis. Dah tak ingat dah, lupa dah. Kan? Macam tu. Bila kita nyanyok, kita pun dah lupa. Bila kita pitam, pensan, kita pun dah tak ingat dah ayat yang kita baca dan sebagainya. Dalam sembahyang pun kadang kita terlupa kan. Macam Imam kita tadi kan, terlupa ayat. Sama oleh sahabat kita yang lain kan. Wala yus'aluna amma yaf'alun kan. Jadi imam dah terlupa. Macam tu. Itu biasalah. Dalam solat kadang terlupa. Kita pun kadang ada masa kita pun terlupa. Baca kan. Jadi kita ingatkanlah. Tapi orang yang di belakang bila menegur imam terlupa, naklah kita niat tasbih. Kita niat tasbih bila kita sebut bacaan tadilah. Kalau imam kita terlupa, ataupun kita baca subhanallah dulu, sebaiknya subhanallah dululah kalau imam terlupa. Subhanallah, sabbaha, tasbih. Kalau perempuan safakat, mana bertepuk tangan kan. Kalau terlupa tepuk tangan. Tepuk tangan tu bukan tepuk tangan macam ni, mana belakang. Belakang kan. Zahir ni ditepukkan kepada batin yang belah kiri tu. Mana zahir yang belah kanan ni ditepukkan kepada batin yang tapak tangan yang belah kiri. Itu dikatakan safakat. Bila berlaku terlupa dalam solat, maka yang lelaki naklah sabahat bertasbih, sedangkan perempuan itu nak safakat, mana tepuk tangan. Tepuk tangan dengan tepuk tangan macam ni pula. Kan. Kan dah lain lah bunyi kan. Baik kan? Jadi yang kedua dikatakan kalam nafsi. Kalam nafsi itu itulah kalam, sifat kalam yang qadim, subuti, qadim, yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala, laisa biharfin wala bisautin, tiada huruf dan tiada suara, yang tidak bercerai tanggal daripada Allah Taala. Itu dikatakan kalam yang disebut dalam sifat 20 tu. Sedangkan Al-Quran yang kita baca ni, itu dikatakan kalamul lafzi. Cuma para ulama kata kita tidak boleh menyatakan kalam Allah itu adalah sifatnya hadis. Tetap juga kita kena sifat nyatakan dia adalah qadim. Tetap kita kena sebut dia adalah qadim, sebab takut nanti akan tersalah anggap di kalangan orang awam, ya, di mana mereka nanti akan mendakwa kalam Allah itu adalah sifatnya hadis. Dulu para ulama ada yang sampai dibunuh tu tak? Ada yang dibunuh kerana mempertahankan Quran itu adalah satu benda yang qadim. Sedangkan ada yang mendakwa Quran itu adalah benda hadis. Antara orang yang paling kuat mempertahankannya ialah Imam Ahmad ibnu Hanbal. Kalau tuan-tuan lihat dalam kitab Aqidatun Najin, dia kata dalam kitab Aqidatun Najin adalah cerita sikitlah berkenaan dengan kisah Quran ni. Kalau sebut di antara disebut dalam kitab ni, kata bermula awal orang yang menyatakan Quran itu makhluk itulah Imam Ahmad bin Abi Daud. Imam Ahmad bin Abi Daud. Maka dijatuhkan kepada makmum, iaitu khalifah negeri Baghdad. Maka ia mengelokkan perkataan itu, maka mengisytihatkan ia akan katanya sebenar. Maka mengikut makmum itu. Ni bahasa bahasa lama tu kan, gitu. Okey. Jadi kenapa ada orang mendakwa bahawa Quran itu dia adalah benda hadis? Kenapa ada orang mendakwa Quran ni adalah benda hadis? Kalam Allah ni hadis. Kerana mereka berdalilkan kepada firman Allah Taala. Allah Taala sebut, dia kata inna ja'alna Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami jadikan Quran itu di dalam bahasa Arab. Sesungguhnya kami jadikan Quran itu dalam bahasa Arab. Bahasa Arab kan benda hadis, benda baru. Bukan benda qadim. Arab kan benda baru, bukan benda hadis.
benda hadis kan. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Kami jadikan Quran itu bahasa Arab. Maka mengambil dalil mereka itu tiap-tiap yang dijadikan Allah Ta'ala, maka ianya baharu, dia kata. Jadi kata, tapi yang mempertahankan ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ada masanya dia nak dibunuh akan dia oleh khalifah yang ada masa tersebutlah. Antaranya ialah khalifah, antaranya Al-Ma'mum. Yang Al-Ma'mum ini antara orang yang paling kuat menentang. Kemudian Al-Muqtasim Billah, saudara kepada Al-Ma'mum, dia pun kuat juga menentang. Sampaikan dia lantik seseorang untuk berdebat dengan Imam Ahmad bin Abi Daud. Kerana Imam Ahmad bin Daud ni ialah orang yang pertama mendakwa Quran itu adalah hadis. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal ialah orang yang mempertahankan Quran itu adalah qadim. Cerita. Jadi Khalifah Al-Muqtasim kata, kau pergi berdebat. Dua-dua Ahmad kan. Kau Ahmad, dia pun Ahmad. Yang ini Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Seorang ni Ahmad bin Abi Daud. Yang ini kata Quran adalah qadim, yang ini kata Quran hadis. Jadi Khalifah Al-Muqtasim ni minta berdebatlah dua-dua. Kau berdebatlah, munazarah dan sebagainya. Maka akhirnya siapa yang menang dalam perdebatan tadi kan, maka Imam Ahmad bin Hanbal pun menanglah dalam perdebatan ini. Kalahlah Imam Ahmad bin Abu Daud. Kena Khalifah Al-Muqtasim dia tak puas hati. Maka ditangkap akan Imam Ahmad bin Hanbal. Okay? Dan minta supaya dia disuruh bercakap bahawa Quran ni adalah benda yang hadis, bukan makhluk. Benda yang bukan qadim. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tak nak dengar. Dia tetap juga berkeras menyatakan Quran itu adalah benda yang qadim, bukan benda hadis. Maka diperintahkan dia supaya ditangkap dan disuruh pukul. Maka dipukul kira-kira 15 kali. Disebut dalam kitab ni, kitab Aqidatul Najin di muka surat 34. Dia kata maka dipukul akan dia, maka putuslah seluarnya, maka jatuhlah seluarnya daripada pinggangnya. Maka memandang oleh Ahmad itu kepada langit, maka tiada sempurna bacaannya melainkan keluar tangan emas mengangkat akan seluarnya, tuan-tuan. Imam Ahmad bin Hanbal ni dipukul sampai tali seluar dia putus, maka seluar dia pun jatuhlah sampai ke pinggang. Tiba-tiba muncullah tangan emas mengangkat akan seluarnya. Kan? Kemudian Malaysia masa tu pun ada, masa tu ramai yang tengok. Kan? Dan mereka semua takjub dengan apa perkara yang berlaku benda tadilah. Maka tak kala melihat oleh Malaysia akan perkara tadi, maka mencerita oleh mereka itu akan bahawa hendak membunuh akan Khalifah Al-Muqtasim. Maka disuruh berhenti daripada pukul Imam Ahmad, lalu dibawa ke penjara. Bawa penjara. Jadi orang dah bantah, marahlah kepada Khalifah Al-Muqtasim ni, kau jangan pukul lagi Imam Ahmad bin Hanbal. Maka lalu diperintahkan supaya jangan pukul dia, bertiram. Lalu dibawa masuk ke dalam penjara, kan? Dan di penjara kira-kira 28 bulan. 28 bulan. Mana 2 tahun lebih kan? Betul? 2 tahun lebih sikit lah. Maka di penjara selama 28 bulan. Bila Khalifah Al-Muqtasim meninggal pula, digantikan pula oleh Khalifah Wasik Billah, yakni Harun, anak kepada Al-Muqtasim pula. Dia pun sama jugalah. Dia pun sama juga, satu kepala dengan ayah dia. Kan, mempertahankan bahawa Quran itu adalah benda yang hadis, bukan benda yang qadim. Baik. Kemudian Imam Ahmad pula, kan, maka menyatakan dia Quran itu makhluk. Maka Imam Ahmad pun bersembunyi diri. Imam Ahmad pun bersembunyikan dirilah, ataupun tadi macam dalam penjara tadi. Lepas dia keluar dari penjara, dia bersembunyilah.
Kemudian datang pula seorang lain namanya Imam Ahmad bin Nazar Al-Khazai. Imam Ahmad bin Nazar Al-Khazai. Maka disuruh menyatakan Quran tadi adalah makhluk. Tetapi dia menyatakan Quran adalah kalam Allah dan sifatnya qadim. Maka Imam Wasiq billah dia kata halal darah hari itu. Kau ni halal darah. Kau menyatakan bahawa Quran ni adalah benda yang qadim, sedangkan Quran benda hadis, dia kata. Aku percaya Quran ni benda hadis. Tapi Imam Ahmad Nazar Al-Khazai dia kata aku tetap menyatakan Quran adalah benda qadim. Maka apa kata Imam Wasiq billah anak kepada An Muqtasim tadi, kau ni halal darah. Kau halal darah. Tangkap dia kan? Ya, tangkap dia. Halal darah. Maka disuruh bunuh. Kemudian dia pun dibunuh oleh orang yang disuruh lah. Kan? Dibunuhlah oleh dia punya Al-Gujur kan. Tentera dia. Kemudian dikerat kepalanya dan digantungkan kepalanya pada pihak Syarqi. Syarqi ni pihak matahari terbit lah. Di negeri Baghdad selama beberapa hari. Kemudian disuruh digantung kepalanya ke pihak Maghrib pula. Setelah digantung kepalanya ke pihak timur selama beberapa hari, kemudian kepala tu dipindahkan pula ke sebelah barat. Digantung juga. Jadi kemudian dipindahkan, disuruh gantung kepalanya pada pihak Maghrib. Maka didengarkan dia pada waktu malam dia membaca la ilaha illallah. Kepala yang gantung tu kan, tak ada kan, dia boleh berkata la ilaha illallah. Kemudian dia membaca surah Yasin. Kemudian dia membaca surah Alif Lam Mim. Hasibanna ayyutraku ayyakunu amanna wa hum la yuftanun. Hasibanna ayyutraku ayyakunu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, adakah kamu menyangka, adakah manusia menyangka bahawa dia tidak akan diuji? Adakah cukup hanya sekadar dia beriman pada Allah sedangkan belum diuji? Wa hum la yuftanun. Maka menyuruh Harun ini tadi, Wasiq billah Harun tadi, maka dia menyuruh akan orang dia supaya menulis pada satu kertas dan diikat pada telinga Imam Ahmad An-Nazar Al-Khazai tadi. Ya. Jadi Imam Wasiq billah ni tak perhatilah dengan kepala apa tadi, kepala Ahmad bin Nazar Al-Khazai tadi yang membaca surah Yasin tadi kan. Sampai orang semua dengarlah dia baca surah Yasin. Dan dia sebut la ilaha illallah. Kemudian dia sebut alif lam mim asibanna ayyatraku ayyakun wa hum la yuftanun. Kan? Maka dia tak perhati Imam Wasiq billah tadi. Maka dia perintahkan orang, bak satu kertas aku nak tulis. Dia tulis kertas tu, kan? Apa yang tulis kan? Dia kata bismillahirrahmanirrahim. Haza ra'sun Ahmad bin Nazar Al-Khazai. Da'ahu Abdullah Imam Harun Al-Wasiq billah Amirul Mu'minin ilal qaul bi khalqil Quran wa nafi syubha fa'aba illa al-mu'anadah fa'ajjalallahu ta'ala ilan nar. Dia kata, dia tulis satu kertas, apa ayat tulis kata bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Haza ra'sun Ahmad, ini kepala Ahmad bin Nazar Al-Khazai. Da'ahu Abdullah, diminta akan dia oleh Abdullah Imam Ahmad Harun Al-Wasiq billah Amirul Mu'minin supaya dia berkata dengan makhluk Quran, bihal Quran, dan menafikan syubhat. Illa mu'adalah, kecuali dia ni orang yang enggan. Dia ni enggan, apa yang aku perintah aku tak nak ikut. Aku perintah supaya dia sebut Quran ni adalah benda yang makhluk, benda hadis, tapi dia tak nak dengar. Illa al-mu'adah, kecuali dia termasuk orang yang enggan. Fa'ajjalallahu ta'ala, maka hendaklah Allah Ta'ala mensegerakan akan dia masuk ke dalam neraka. Masuk dalam neraka. Fa'ajjalahu Allahu ilan nar, maka mensegerakan dia Allah Ta'ala masuk dalam neraka.
Sampai putus sekali lah. Marah dia kan. Marah dia tadi kepada Ahmad Al-Khazai tadi tuan. Gitu. Kemudian diganti pula saudaranya Imam Al-Mutawakkil Allah Al-Ja'far. Nama hebat kan. Nama hebat. Pertama tadi Makmum. Imam Makmum. Khalifah Makmum kan. Kemudian apa tadi? Al-Muqtasim billah. Semua nama hebat. Lepas tu Wasiq billah. Anak dia. Lepas tu Al-Mutawakkil Allah. Al-Ja'far. Okey. Maka masuk atasnya Abdul Aziz bin Yahya pada dia kata. Maka berkata maka adalah yang terlebih ajib daripada pekerjaan Wasiq membunuh Ahmad bin Al-Naza' Az-Zara'i. Padahal lidahnya berkata dengan la ilaha illallah. Maka dia dapat pada Mutawakkil itu insaf dirinya. Rupa-rupanya Mutawakkil ni dia lain sikit. Dia tak sama macam abang-abang ni, ayah-ayah semua. Dia tak sama macam Al-Ma'mum, tak sama seperti Al-Muqtasim, tak sama seperti Wasiq. Mutawakkil ni dia tak. Dia tak seperti dengan pendapat yang sebelum ni. Dia pun bila dengar Imam Ahmad An-Nazara'i dibaca Quran surah Yasin, dia pun insaf. Dan dia mencela akan perbuatan saudara-saudaranya sebelum tadi. Masya-Allah. Maka disuruh kepada segala negeri supaya berkata bahawa Quran itu adalah bukan makhluk, tetapi Quran itu adalah qadim. Dan disuruh supaya hadir Imam Ahmad bin Hanbal. Disuruh dipanggil lah macam tu. Kemudian Imam Ahmad tadi diberi layanan yang baik. Diberikan layanan, diberikan persalinan, kemudian diberikan satu jariah macam hamba lah, seorang hamba. Tetapi dia tak nak. Walaupun dia Al-Qasim ni, Al-Mutawakkil tadi dia bagi macam-macam kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dia tak nak. Maka dia terima dan menangis ia dan berkata, sejahtera-ku daripada mereka itu pada sekalian umurku, hingga hampir umurku dibala dengan mereka itu. Jadi pun dia sebenarnya dia sedih lah dengan apa yang berlaku tadi kan. Macam tu. Kemudian peristiwa ni tadi kan, rupanya sampai kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau sebut dalam kitab ni dia kata, maka adalah pada ketika itu diberi makam anbiya baginya dengan segala, kerana inilah menyuruh Imam Syafi'i kepada Baghdad nak minta baju yang ia pakai tak kala dipukul akan dia. Sampai Imam Syafi'i pun bila dengar peristiwa tadi dia pun takjub. Dan dia hantar utusan supaya diberikan bagi dia baju yang pernah dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal tadilah gitu. Antara Imam Syafi'i dengan Hanbal mana dulu? Imam Syafi'i lah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal itu dia hidup sekali pada masa Imam Syafi'i. Macam tu. Imam Syafi'i. Okey. Kalau Imam Syafi'i dia lahir daripada 150 hingga 204 Hijrah. Betul tak? Kemudian Imam Ahmad 164 hingga 241. Semaknanya Imam Ahmad ni disempat bersama Imam Syafi'i. Yang pertama waktu Imam Malik. Kalau Imam Malik dia dulu lagi lah. Lepas tu Imam Hanafi. Imam Syafi'i dia tak sempat berjumpa dengan Imam Malik. Sempat jumpa dengan Imam Malik, tetapi dia tak sempat berjumpa dengan Imam Hanafi. Tak sempat. Sebab Imam Syafi'i dia pernah berguru dengan Imam Malik, berguru kitab Muwatta sekarang Imam Malik. Okey. Lepas tu Imam Syafi'i, lepas tu Imam Ahmad. Imam Hanbal ini dia sempat bersama dengan Imam Syafi'i. Maksudnya Imam Syafi'i lahir pada 150 hingga 204, sedangkan Imam Ahmad mana 164 sehingga 241 hijrah tuan, mana dia sempat. Maka mengambil oleh Imam Syafi'i itu akan baju itu
dan dibasuhnya dan diminum ia akan air tersebut dan ditaruh yang lebihnya dalam kaca, maka tiap-tiap sakit daripada sahabatnya diberi sedikit daripada air itu. Maka apabila disapu pada tubuh yang sakit, maka jadilah hilang yang sakit tadi, tuan-tuan. Masya-Allah. Ini sebut dalam kitab Aqidatul Najini, sebut di muka surat 34 dan 35 berkenaan pembahasan berkenaan dengan kalam. Kalam Allah, salah satu daripada sifat yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Boleh? Kemudian sesungguhnya Quran adalah firman Allah Taala yang bukan makhluk. Sebab kalau makhluk tentu akan rosak dan hilang. Nampak? Sesungguhnya Quran itulah firman Allah Taala yang bukan dia sifat makhluk. Sebab kalau makhluk tentu dia akan rosak dan hilang. Bukan pula sifat daripada makhluk. Sebab kalau demikian tentu dia akan musnah. Sebabnya kalam Allah tu kita tak boleh katakan dia makhluk. Tetap juga kita katakan dia merupakan kalam Allah dan bersifat qadim. Tak boleh kita sebut sifat hadis. Cuma dia ada dua lah kalam ni. Satu kalamul lafzi, satu kalamul nafsi. Kalamul lafzi itu yang kita baca, kita lantunkan, kita suara belakang suruh, nak sembahyang kita baca, ngaji Quran kan, kita taranum dan sebagainya. Itu kalamul lafzi. Kalam nafsi itu yang ada pada Allah. Cuma kita tak boleh katakan Quran itu merupakan makhluk, sebab nanti akan tertasawur, tergambar kan oleh orang awam. Nanti dia kata Quran itu adalah merupakan makhluk, bukan qadim. Sedangkan Quran itu sebenarnya adalah qadim. Itu yang jadinya perbahasan para ulama, ada yang dibunuh dan sebagainya. Sebab apa? Kerana mempertahankan Quran itu merupakan sifatnya qadim. Wallahu a'lam bissawab. Aku dah sedikit perbahasan malam ini. Ada soalan? Ya. Yang mendakwa bahawa Al-Quran itu bukan hadis, apakah orang itu jatuh hukum? Kufur ke apa? Kafir? Tak ada pula disebutkan Quran, siapa yang kata Quran tu benda yang kalau dia kata Quran tu benda hadis, tak ada pula saya jumpa menyatakan mereka tu jatuh kafir. Tak adalah. Semua kita boleh katakan dia sesat je lah, sesatnya. Sebab kalau kita menyatakan dia kafir, kalau dia tak kafir kan kena kepada kita pula. Sebabnya kalau kita ada mazhab Imam kita ahli sunnah ni, sebaik-baiknya kita janganlah kata orang lain kata kafir kan. Itu yang paling baik, jalan selamat lah kan. Jangan kita kata orang kafir itu, sebab faham apa lain pun macam-macam lah. Ada yang kata Mu'tazilah lah, ada yang Syiah lah, ada yang apa lagi, Wahabi lah, Mujassimah lah, Musyabbihah lah kan, macam-macam lah. Jadi selamatnya kita tak boleh jangan kata orang kafir, itu je lah. Yang selamatnya kita kata dia sesat, tu je. Sebab apa? Dia tak sama dengan satu akidah dengan kita. Betul lah. Sebab apa yang kita faham sebagai guru kita, sebab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kan, tak boleh kata itu. Sebab kalau seandainya benda tu disebalik pada itu nanti kita pula kena pula. Kita kata orang kafir, tiba-tiba dia bukan kafir, kita pula yang kena. Ya. Sebab dia akan berbalik pada kita semula. Itu je lah yang dapat sebenarnya. Setakat ni tak pernah pula saya jumpa siapa yang kata macam ni adalah aku punya kafir, tak ada pula bagi. Boleh? Okey, wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa alam taqabbala wa rizqan halalan barakatan katsira. Wa sayyidina fata ya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin, Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.